Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan berkenaan dengan program Checkpoint yang pertama. So, kita akan bincangkan bagaimana jawapan-jawapan itu diperolehi bagi setiap soalan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Di sini soalan minta pelajar mencari beza bagi median dan juga mode. Okey, pertama sekali apa yang kita kena buat bila kita dapat satu data yang seperti yang diberikan. So langkah pertama ialah kita perlu menyusun dahulu. Okey, data tersebut sama ada secara menaik ataupun menurun. Okey. So, bila kita susun, kita dapat satu data yang begini. So, langkah kedua ialah apa itu median. Okey, so median ialah bila kita dah susun data, median ialah nombor yang berada di tengah-tengah. So, dalam data ini, nombor yang berada di tengah ialah nombor 5. Okey, kemudian kita perlu kenal pasti apa pula mode. Okey, mode ialah nombor yang paling kerap berulang. Okey, nombor yang paling banyak lah. Okay. So dalam data ni nombor yang paling banyak berulang ialah nombor 1. Okay. So soalan tadi minta beza. Okay. Beza ialah kita kena tolakkan. Okay. So median tolak dengan mode, 5 tolak 1, jawapannya ialah 4. Okay. C. Okay. Soalan yang kedua. Ini soalan kebarangkalian. So, diberi satu set nombor. So, kalau kita tengok dekat atas tu, kita ada 8 nombor. Okey. Yang kedua, dia tanya nombor perdana. So, apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan diri dia sendiri dan juga satu sahaja. So, dalam data ini, nombor perdana ialah 2, 7, 11 dan 37. So, di sini kita ada 4 nombor perdana. Okey, apa pula kebarangkalian dia? So, nak kira kebarangkalian ataupun peluang mendapat nombor perdana ialah jumlah nombor perdana itu 4 per dengan jumlah semua nombor 8. So, 4 per 8 boleh dipermudahkan menjadi 1 per 2. So, jawapan dia ialah D. Okey. Soalan yang ketiga. Seorang tukang kayu memerlukan P jam untuk membuat Q rak kasut. So, berapa masa yang dia perlu untuk membuat 3 rak kasut? So, keluarkan maklumat. So, P jam untuk membuat Q rak kasut. So, kalau Q rak kasut, dia perlukan P jam. Kalau 1 rak, so dia perlukan P per Q. Maksudnya, kita bawa Q tu ke sebelah kanan. Okey, jadi P per Q. So, kalau 1 rak ialah P per Q jam. So, kalau 3 rak berapa jam? So, kita darablah dengan 3. P per Q darab 3, kita akan dapat 3P per Q. Okay. So, jawapan dia ialah A. Soalan yang keempat. Diberi 3 kepingkat, so kena susun dulu, kena selesaikan dahulu ungkapan tersebut. So katalah kita ambil kad P, 3 tolak 5 kurungan X tolak 2. So macam mana nak selesaikan? 5 tu perlu didarab dengan X tolak 2. So kita akan dapat 3X tolak 5X tambah 10. 3X dan 5X tu kita boleh selesaikan. So, kita akan dapat negatif 2X tambah 10. Okey, ini untuk kad P. Kita buat langkah yang sama untuk kad Q. Okey, 2X tolak 4 kurungan X tambah 1. So, 2X tolak 4X tolak 4. 2X tolak 4X, kita akan dapat negatif 2X tolak 4. Okey, so ini untuk kad Q. Dan untuk kad R, 2X tambah 5 tolak 4X. So, kita selesaikan dalam kurungan, kita akan dapat 2X tambah 10 tolak 4X. 2X dan 4X ni kita perlu selesaikan sebab dia ungkapan yang sama. Okey, so kita akan dapat negatif 2X tambah 10. So, soalan tanya yang mana menghasilkan sebutan yang serupa.
So kita dapati kad P dan kad R penyelesaian dia sama. So jawapan dia ialah B. Soalan nombor 5. Sebuah sisi 4. Sisi 4 ni maksudnya segi 4 lah. Jumlah sudut dalam segi 4 ialah 360 darjah. Okey, diberi dua sudut 115 dan sudut yang ketiga ialah 70. Okey, berapa jumlah sudut yang satu lagi? So operasi dia hanya tolakkan sahaja. So bila kita tolakkan 360 tolak 115 tolak 115 tolak 70, kita akan dapat 60 darjah. So jawapan dia ialah A. Okey, kita sambung dengan soalan yang ke-6. Okey, soalan diberi satu rajah. So kalau kita tengok jumlah petak kecil dalam rajah tersebut ialah 10. Okey, dan pecahan yang dia nak ialah 4/5. So 4/5 daripada 10 ialah 8. Maksudnya kita kena lorekkan 8 petak. Dalam gambar rajah ini telah pun dilorekkan 3 petak. So dia tanya berapa lagi yang perlu dilorekkan. So untuk menjadikan 8, kita perlu lorekkan lagi 5 petak. Okey. So jawapan dia ialah A. Okay, soalan 7. Kalau membayar XZ untuk 3 karton jus, berapakah harga bagi 5 karton jus? So ini pun kita kena keluarkan maklumat bahawa X untuk 3 karton bersamaan dengan XZ. Okay, so kalau 5 karton berapa? So kita cari dulu untuk 1 karton. Okay, so 3 tu kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So maksudnya kalau 3 karton sama dengan X, maksudnya 1 karton bersamaan dengan X per 3. So soalan minta 5 karton jus. So 5 karton jus ialah X per 3 darab 5. So kita akan dapat 5X per 3. Okay, jawapan dia C. Soalan nombor 8. Okey, ini bila kamu dapat persamaan linear. So keluarkan persamaan linear yang pertama. X tambah 3Y sama dengan 11. So kita jadikan X sebagai perkara rumus. So kita akan dapat X sama dengan 11 tolak 3Y. Okey, ini kita namakan dia sebagai persamaan pertama. 2X tambah 3Y sama dengan 13 ni kita letakkan sebagai persamaan kedua. Sekarang kita gantikan persamaan pertama dalam persamaan kedua. Okey, maksudnya tempat X tu kita gantikan dengan 11 tolak 3Y. Okey, so buat pendaraban ke dalam, kita akan dapat 22 tolak 6Y tambah 3Y sama dengan 13. So, kita selesaikan ungkapan Y, kita akan dapat 22 tolak 3Y sama dengan 13. Okey, 22 ni kita bawa ke sebelah kanan, kita akan dapat negatif 3Y sama dengan 13 tolak 22, kita akan dapat negatif 9. Negatif 3Y bersamaan dengan negatif 9. Kalau nak cari Y, maksudnya negatif 3 kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So, Y sama dengan negatif 9 bahagi dengan negatif 3, kita akan dapat 3. So, jawapan dia A. Okey, soalan nombor 9. Diberi satu nombor N. Dan nombor N itu didarabkan dengan 7. Dan kemudian 6, kemudiannya ditambah. Maksudnya tambah dengan 6. Hasilnya ialah 41. Okay, sama dengan 41. So, kita tulis dalam ayat matematik yang betul, dia akan jadi 7N tambah 6 sama dengan 41. So, jawapan dia ialah D. Okay, soalan nombor 10. Ada huruf K yang ditambah berulang. So, kita tengok ada berapa bilangan huruf K tersebut. So, ada 5K. Bermaksud 5K tu ditambah berulang. So, kita akan dapat jawapan dia ialah 5K. Okay, so jawapan dia ialah B.
So demikian soalan-soalan dalam checkpoint yang pertama. So saya harap sangat kamu dapat kenal pasti jawab setiap soalan dan jawapan tersebut. Okay, saya tak naklah kamu just tick tanda saja jawapan dia A, B, C, sedangkan kamu tak tahu kenapa jawapan dia A, kenapa jawapan dia B. So selepas ni tonton video ini, tengok jalan kerja, dan kamu boleh lagi cuba menjawab sehinggalah kamu faham betul-betul bagaimana untuk memperolehi jawapan bagi setiap soalan diberi. Okey, sekian, terima kasih.